Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana seperti mana biasanya dapat kita berkumpul pada malam hari Sabtu, yakni Jumaat malam Sabtu, di mana kita akan teruskan pengajian kita di dalam kitab Taqwa. Dan insya-Allah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita ada tetamu terhormat dan sekaligus menjadi penceramah pada malam hari ini untuk sama-sama kita mendapatkan barakah ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin Hasan. InsyaAllah beliau akan menjadi seseorang yang dapat menerangkan kita tentang kesudahan daripada apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Muhammad Selamat minggu kemarin di dalam pembahasannya. InsyaAllah kita akan sambung dan kita akan dengarkan daripada Al-Ustaz insyaAllah. Dengan tidak membuang masa lagi, saya mempersilakan Fadhil. Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah takarram, Alhamdulillah tafaddal, Alhamdulillah alladhi an'amana bihada, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha li hadhihi al-ummah wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kasih sahabat saya Ustaz Jafar Ali sebagai pemimpin bagi majlis Roha ini. Saya berkati Ustaz Hafiz Imam Masjid Maqam Habib Nuh ini, yang saya kasihi para asatizah yang saya hormati, dan juga para jemaah, para penuntut yang dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Baik, seperti mana yang diminta oleh saya yang berbahagia Ustaz sediakan, malam ini sedikit sebanyak kita berfungsi ilmu. Ya, kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbana anfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berikanlah manfaat dan barakahnya ya Allah bil adil wal haqqan. Dan kita kita baca wahdina al-husna bi hurmatihim umtinan fi tariqatihim. Dan mudah-mudahan kita berharap kita berada bersama dengan dia di akhirat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit daripada apa yang disampaikan dapat membimbing kehidupan kita pada hari ini dan pada masa depan. Baik, mari semua para jemaah, kita mulakan kuliah kita dengan kita mulakan dengan setiap apa yang diajarkan oleh Imam Allah bin Abdul Haddad. Kita mulakan dengan yang nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadata wal-hatta على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لدنيا والمشرب الصافي
Al-Hani, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Arhamar Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillah. Sebab itu, jika seseorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain atas dirinya, atau 1000 tahun umur dilanjutkan atas umurnya, dia tidak akan mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah dan mencintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang saya hormati sekalian, bila kita bercerita tentang masalah takwa, seperti mana saya yakin ustaz-ustaz sebelumnya telah sampaikan, takwa makna menghindari diri kita. Cuma perkataannya, kalau kita tak faham, kita tak boleh lihat daripada sudut lughawi saja. Kita kena faham daripada istilah kita. Sebab takwa itu yang pertama menghindar. Kalau kita kata takwa Allah, makna menghindar kepada Allah, tak akan mungkin. Jadi ini seperti kata-kata orang Arab yang tidak sempurna maknanya tapi difaham maksud. Contoh, orang berkata, Assalamualaikum, dia kata, apa khabar? Dia tanya kita. Ini contoh, apa khabar? Kita jawab apa? Awak jawab apa? Baik. Baik apa? Apa yang baik? Jadi perkataan ini, baik sehatnya, baik dirinya, baik apa, jadi perkataan tergantung, tetapi kita faham akan maksud. Sebab awalnya dia kata menghindar. Bila kita kata menghindar daripada Allah, kita pasti tak boleh hindar daripada Tuhan. Sebab apabila kita duduk berdua, yang ketiganya Allah. Bila kita duduk seorang, yang keduanya Allah. Bila kita duduk 5 orang, yang keenam itu Allah. Kita tak boleh menghindar. Dan juga perkataan ini, kalau kita tak faham, kita lihat daripada maksud lughawi sahaja, kita akan jadi bingung. Sebab kalau kita lihat pula, takutkan, misalnya takutkan Allah, takutkan ular. Kalau kita takut dengan ular, apa kita buat? Duduk depan dia ke? Ahlan wa sahlan, kita angkat kaki kita jalan. Tetapi kalau takut kepada Allah, makin dekat dengan Tuhan. Makin takut, makin dekat. Makin takut, makin dekat. Jadi dia berbeza dengan apa yang kita sebutkan sebelum. Jadi seperti mana kita maklum, ini sebagai sikit urusan sebab saya mula juga daripada awal. Jadi kita kata menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab takwa ini salah satu perkara yang paling banyak dibahaskan oleh Allah. Dekat 200 lebih ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang takwa. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ittaqullah. Ya, mereka kata bayar takillah ya ja'alakum mahdudah. Sebab syarat untuk kita mudah hidup kita di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila pembaca tadi, siapa nama dia? Asma'i membaca tadi, dia mengatakan apa? Kalau kita ada 1000 tahun pun, kita akan gunakan 1000 tahun kita tu mengabdi diri kepada Allah pun tak bercukupi. Maksudnya apa? Saya nak tanya. Orang kata macam mana nak bertakwa? Macam mana orang kata kalau 1000 tahun, mampu ke kita 1000 tahun ni atau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik? Saya kata, awak semua nak sihat ke tidak? Nak sihat ke tak? Apa perlu awak buat untuk awak sihat? Baik, awak nak kurus tak? Apa yang perlu awak buat untuk awak nak kuruskan badan awak? Awak nak kaya tak? Awak kaya semua suka. Apa yang perlu awak buat untuk awak jadi kaya? Soalan saya, awak nak bertakwa tak? Apa yang perlu awak buat untuk awak bertakwa kepada Allah SWT? Ya, tidak? Jadi jawapan dia, kalau kita faham secara aklian, secara akal, sejauh mana, selagi mana nafas kita masih bernyawa, boleh bernafas, selagi itu kita terhutang budi kepada Tuhan. Begini, kita kalau belajar,
bulan ini memberikan cahaya kepada bumi sebanyak mana dia menyedot cahaya daripada matahari. Betul ke tak betul? Belajar sains tak? Kalau tak belajar, pergi belajar. Kalau kita lihat lebah, sebanyak mana lebah memberikan madunya bergantung pada sebanyak mana dia memakan daripada nektar. Lagi banyak dia sedut daripada bunganya, lagi banyak yang dia keluarkan madu. Begitu juga dengan manusia. Makin banyak kita menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itulah kita harus memberikan kembali kepada Allah dalam rangka kita mensyukuri dan bertakwa. Sebab takwa adalah kesempurnaan bagi amal-amal kita. Ada takwa, sebab itu dijadikan syubhat. Ada syubhat, ya. Ittaqus syubhat, selamatkan diri kamu, berhati-hati kepada syubhat. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati kepada benda-benda perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Teruskan. Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Rasulullah SAW adalah sebahagian orang yang amat sempurna di dalam menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Tersebut di dalam sebuah doa yang pernah dilantunkan oleh baginda SAW sebagai suatu pengakuan dari baginda tentang ketidakupayaan beliau hendak menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Beliau berdoa, A'udhu birdaka min safatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dan dengan keampunanmu dari pembalasanmu, dan aku berlindung denganmu daripadamu. Tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu seperti mana engkau memuji atas zatmu sendiri. Baik, cukup. Kita mengatakan apa? Ini menunjukkan tentang kerendahan hati bagi kita, baginda kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana merasa tak pernah cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melakukan sesuatu kebaikan, dia tak pernah merasa puas dengan apa yang dilakukan. Sama seperti mana kita memberi sedekah. Kita kasih $10. Awak rasa cukup tak $10 kasih di masjid makam? Cukup pun tidak. Oh jemaah, cukup pun tidak. Tak cukup. $100 cukup tak? Awak boleh kasih lebih lagi. Masya Allah, murah rezeki awak. $1,000 cukup tak? Rasa besar kan rasa kecil? Besar. Bagi yang tak kerja rasa besar lah. Bagi orang yang dah kerja $1,000. Awak boleh kasih lebih tak? Bila kita memberi, kita selalu merasa kurang. Tetapi bila kita menerima, selalu merasa lebih. Jadi bila kita tak bertakwa kepada Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga tu seperti langit dan bumi tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin. Dia digelarkan imamul muttaqin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab tu sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya tak tidur malam dia. Kerana apa? Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, dia jawab apa? Alasti, tidakkah kamu ini senang kalau aku ni menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Tuhan Subhanallah. Jadi dalam kita punya adab, bila memberi tak pernah rasa puas. Tak pernah rasa puas. Saya kalau boleh 100, saya nak kasih 200. Kalau saya boleh kasih 200, saya nak kasih 300. Tapi kalau kita pergi kat kedai kopi, orang tu nak beri kurang 50 sen, kita tambah duit dia sampai bila dia ganti dia. Betul tak? Itu 50 sen kalau tak ada $50 pun tak boleh ada. 50 sen tak boleh dapat air ni kalau tak ada. Malu pun kita kena malu. Habis drop my water please, dia kata. Ya tak? Bila kita menerima, kita rasa banyak. Banyak ni. Kalau tak ada ni tak boleh jadi. Tapi bila kita memberi, kita merasa kurang. Jadi begini Nabi Muhammad SAW, setiap kali dia lakukan apa-apa ada nama kebaikan, dia merasa kurang. Dan itu seharusnya yang menjadi salah satu warisan kita. Buat baik ni jangan pandang.
Apa ada benda di sini? Sudahlah, ahli-wali lah dia kata. Sudahlah, kita dah buat tangan kanan memberi, tangan kiri, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Apa-apa saja. Kalau 2 rakaat tak cukup, 10 rakaat tak cukup, nak lebih lagi, nak lebih. Tamak. Tamak kenapa? Rahmat Allah SWT. Tamak untuk nak memperbaiki diri kita. Macam mana Nabi Muhammad SAW tamakkan diri kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Dan datang seorang Nabi, seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri. Ya, amat susah hati melihat kamu. Laqad ja'akum kita tu ayat tu. Harisun 'alaikum, haris maknanya penjaga. Kalau orang Arab menterjemahkan ayat ini dia kata tamak. Almarhum Syekh Abdullah Al-Jufri, Habib Abdullah Al-Jufri itu yang almarhum, dia kata ini perkataan maksudnya tamak. Tamakkan kamu. Tamakkan, tak nak umat dia kena apa-apa. Yang penting selamat kau orang, selamat pada orang. Ummati begitu. Tamakkan Allah. Apa-apa benda pun tamak. Tamak bukan tamak tengok orang pakai besar. Tamak tengok orang biasa datang kepada kita. Kadang-kadang ni tengok orang sakit hati dengan kita bukan kerana kita banyak duit. Kerana kita kelihatan lebih bahagia daripada dia. Tamak. Apa-apa benda tamak. Ini dari tamak. Ya, tamakkan Allah SWT. Inilah keluar. Sebab benda takwa ni benda tak nampak. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah. Sebab tu ada doa ni. Biarallahka min sahatik. Keredaanmu dari kemurkaan. Minta pasal benda tak nampak. Kita buat benda kita tak nampak. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tak nampak benda ni. Kita kalau sakit, siapa lebih tahu kita sakit? Siapa yang lebih tahu? Saya nak tanya dengan ulama masjid makam. Siapa lebih tahu kita sakit? Kita sendirilah sebab kita rasa. Tapi kalau kita ni berpenyakit dalaman, siapa lebih tahu? Saya kata dengan awak, siapa lebih tahu? Orang luar lebih tahu daripada saya. Ustaz ni action, Ustaz ni apa? Bukan saya yang tahu, orang lain yang tahu. Jadi ini penyakit tuan-tuan. Ini penyakit yang susah. Kita minta perlindungan daripada Allah. Kita tak boleh lawan syaitan. Sebab tu kita baca A'udzubillahi minasyaitanir. Aku berlindung kepada kau. Dia tak nampak pandemik. Apa dia nampak? Mau karate sama dia. Ya tak? Satu kali dia sahut dengan kita duduk rumah 14 hari dia buat. Ya tak? Jadi benda tak nampak, kita minta perlindungan daripada Allah. Benda kita nampak, kita boleh lawan. Kita tak nampak, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teruskan. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan malaikat yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa berrukuk dan bersujud kepada Allah Taala, tidak pernah penat atau lelah, dan mereka tidak mempunyai tugas-tugas yang lain selain itu. Kelak ketika tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah Taala, Subhanaka walakal hamdu ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wala abdanaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau wahai Tuhan, bagimu segala pujian. Kami tiada mengenalmu dengan sesungguhnya pengenalan. Kami tiada beribadat kepadamu dengan sesungguh ibadat. Ini sikit saya cerita. Bila kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata pada sini, malaikat, ada malaikat yang disuruh bersujud kepada Allah sampai hari kiamat. Ada malaikat disuruh rukuk terus. Dan kita disuruh mencontohi sifat-sifat malaikat. Bila kita mencontohi sifat-sifat malaikat, bila kita naik umrah, kita naik haji, bila kita berihram, meredakan sifat amarah dan mengembalikan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Ya tak? Jadi tak buat salah. Sebab tu ada pantang larang. Ihram. Contohnya begitu. Kita nak meningkatkan ibadah kita daripada ibadah orang biasa kepada ibadah malaikat. Itu yang pertama. Jadi kita ni nak mencontohi kebaikan-kebaikan malaikat. Rasulullah SAW kata kepada Allah Ta'ala, pada hari kiamat malaikat akan berkata kepada Allah, Subhanallah, Maha suci Allah. Kita ni bertasbih setiap hari. Kita faham tak apa makna tasbih? Apa makna Subhanallah? Apa makna? Subhanaka ni asal daripada makna Yusabbihu. Yusabbihu tahu tak? Orang berenang. Apa makna berenang? Apa makna berenang? Maknanya menjauh, menghindar. Sebab orang berenang, dia pergi dari dekat ke tempat yang jauh. Itu nama berenang tu.
tasbih. Sebab tu kita kata tasbih ni maksudnya adalah menafikan ataupun apa tadi kita kata takwa tu apa maknanya? Menghindar Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Sebab maksudnya awalnya adalah berenang. Berenang ni dari satu tempat dari segi masa ke tempat yang jauh. Awak ini kan awak boleh berenang ke tempat yang jauh. Jadi maknanya yusabbih. Jadi tasbih maksudnya apa? Iaitu menghindar Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang tidak layak baginya. Kita memuji Tuhan. Kita ni sebenarnya tak berhak nak memuji Allah. Kita kalau nak puji orang, kita mesti kenal tak orang? Oh jemaah, kita kalau nak puji orang, kita perlu tak kenal orang? Awak kenal Tuhan tak? Saya tanya. Habis asal puji dia? Awak betul-betul ke kenal Allah SWT? Tapi disuruh awak memuji Allah. Awak kenal tak? Awak pun tak kenal Allah SWT betul-betul. Kalau saya tanya betul-betul ma'rifatullah ni, awak betul-betul kenal. Tapi kita disuruh oleh Allah SWT. Kalimatani, khabibani, wa thaqilani fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Betul ke tak betul? Jadi subhanaka, dia berkata walakal hamdu, ya, ma arafnaka haqqa ma'rifati. Kami ini belum kenal dengan kau dengan benar-benar pengenalan. Sebab kalau kita nak puji Tuhan, kita mesti kenal Tuhan. Berapa ramai di antara awak yang baru belajar, belum lagi betul-betul kenal. Saya yang ini macam dah lama belajar dekat berpuluh tahun, 30-40 tahun, masih belum kenal Allah betul-betul. Malu nak mengatakan nak memuji Allah, benda kita belum kenal. Kita kenal Allah, tetapi kita nak puji dia, kita mesti kenal dulu. Nak puji Ustaz Liakat, handsome, Masya Allah, cakap, diikat dengan kain ni, Masya Allah. Sekali tengok macam itu Ustaz. Jadi kita tengok benda-benda gini. Sekali tengok macam Habib, Masya Allah. Kita tengok kat sini, kita kenal dia, kita puji dia. Kita tak mau puji satu benda yang belum kenal. Macam mana kita nak puji Allah? Nak mau puji, mesti kita kenal. Kalau tak kenal, berat untuk pujian. Tapi kerana Allah ringankan kita, rahmat Allah memudahkan kita untuk memuji dia, sesuatu yang belum mau kenal. Ya tak? Sebab tu dia kata, man arafa nafsahu, maka arafa rabbahu. Awwalu syai'in ma'rifatullah. Perkara pertama sekali kenal Tuhan, tak kenal maka tak cinta. Ya, baik. Setengah ulama teruskan. Setengah ulama berkata bahawasanya firman Allah Ta'ala yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh takwa telah mansuh dibatalkan dengan ayat lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang termampu olehmu. Surah At-Taghabun ayat 16. Sesetengah ulama yang lain pula berkata bahawa ayat yang kedua ini menerangkan maksud ayat pertama dan bukanlah ia sebagai nasih pembatal. Saya harap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul, sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji, tiada memberatkan sesuatu jika dia mahu. Memang dia berhak memerintahkan apa sahaja yang dikehendakinya, sebab Allah SWT berhak untuk melakukan apa sahaja sekehendak kemahuannya di dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Baik, saya nak sampaikan sedikit di sini. Sewaktu sebelum diturunkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, apa yang kamu termampu. Sebelum ayat ini turun, ada ayat satu lagi yang turun, yang membuatkan sahabat-sahabat menjadi guru. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, janganlah kamu mati melainkan menjadi orang yang beriman. Bila ayat ini turun, Ibnu Mas'ud sudah pakai-pakai. Ibnu Mas'ud sudah pakai-pakai. Pakai apa Ustaz? Dia pakai, ya Allah, kalau begitu maknanya kita tak boleh lupakan Tuhan walau sesaat. Dia kata, walau sesaat pun kita tak boleh lupakan Allah. Pasal kita kena ingat saja, jangan kamu mati melainkan kamu jadi orang yang beriman. Jadi ada sahabat-sahabat bila dah dengar ayat ini turun, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ni macam mana nak buat ya Rasulullah? Kami tak mampu, tak semua orang yang beriman sama.
Ya tak ingat, kalau tidak aku mati kata. Dia kata, aku kononnya lah dia kata, mati kata ni. Macam mana aku mau mati? Sedangkan aku mati habis ni macam mana? Jadi turunlah ayat meringankan mereka dengan mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah dengan apa yang kamu mampu. Allah tak memberatkan diri kita apa yang kita tidak mampu. Sebab dulu sahabat pun protes. Kita sekarang protes dah tak ada itu. Takkan ada protes Ustaz tak boleh buat apa-apa. Pejabat mufti tak boleh buat apa-apa. Ya tak, ni Rasulullah SAW dia boleh merubah sesuatu. Turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Apa pada Allah ikut kemampuan kamu. Tapi ikut kemampuan ini yang kita jaga. Habis kenapa tak begitu dong? Tak mampu Ustaz, tak boleh sempat. Ya tak. Ya dah. Kenapa tak sembahyang? Tak mampu Ustaz. Ini pun satu hal juga ya. Jadi kita nak lihat ketidakmampuan ini sampai mana. Kerana Allah tak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Tetapi kita disuruh bersungguh-sungguh. Disuruh bersungguh-sungguh. Dan ini ada tanda-tandanya. Kalau kita nak tahu kita ni orang bertakwa atau tidak, ada tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi dikatakan ayat yang lain, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'if. Allah ni sebenarnya nak mudahkan kita. Dia tahu ni kita lemah. Nama pun insan, nama pun pelupa. Insan tu maknanya pelupa. Ya, wahai insan ni, orang buat lagu apa, tapi insan tu apa makna? Pelupa. Ya, bukan orang Melayu pun dah lupa, tu pelupa maknanya. Memang itu pelupa. Memang kita ni buat salah. Macam mana hebat tinggi kita pun kita kena bersalah. Al-insan la yakhlu min al-khata'i wal nisyan. Kita manusia tak pernah terlepas daripada salah dan dosa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat baik dia berikan taubat kepada kita. Dia berikan kita taubat. Sebab taubat maknanya mendekat setelah menjauh. Itu makna taubat. Kembali setelah dia menjauh. Kita waktu dilahirkan ke dunia dekat dengan Allah. Dekat bersih hati kita. Sebab tu budak-budak boleh nampak apa yang kita tak nampak. Nampak tak? Betul tak? Budak-budak boleh nampak, budak-budak kecil nampak tunjuk mak dia naik rumah, naik turun. Dia tak boleh. Sebab dia nampak benda yang kita tak nampak. Bila hati kita bersih, saya pernah berguru dengan Habib Abdullah Ahmad Al-Jufri waktu remaja. Zaman dulu masuk aja, luar belum lagi. Kerana terpaksa belajar dulu. Ya tak? Kita budak-budak macam grandin dia tak? Ya. Duduk kat situ belajar. Dia kata apa? Kalau hati kamu bersih, ini Ustaz Abdullah ya. Kalau hati kamu bersih, kamu nampak benda yang orang lain tak nampak. Sebab budak-budak kecil nampak apa yang kau tak nampak. Jadi kalau kau hati bersih, sebab tu kita tanya kasyaf. Kasyaf ni adalah yang paling rendah dalam kewalian para wali-wali Allah. Paling rendah sekali kasyaf. Kita sudah tinggi, orang Singapura naik dengan lift tinggi sekali. Kasyaf paling rendah sekali. Itu kasyaf, orang tak bilang-bilang orang. Kasyaf ni bukan hanya nampak, rasa boleh kasyaf. Tiba-tiba ada orang yang beritahu benda yang kita tak tahu. Ilmu laduni. Ya tak, itu kasyaf. Itu yang paling rendah daripada kewalian. Jangan nak terlalu dihebat-hebatkan sampai ke atas kepala. Ya, karamah yang diberikan oleh Allah SWT. Dan kadang-kadang ada, kadang tak ada. Kadang-kadang dia menjadi, kadang-kadang tak jadi. Macam Hafiz. Kita kalau tengok orang boleh Hafiz Quran, Hafiz ni tahu berapa sebenarnya? Oh, 1995. Belum tahu Hafiz ni sekarang ni. Mungkin tak jadi. Ya, mungkin mudah-mudahan Hafiz. Mungkin dah 30 sekarang lepas 20 tahun religius, kita tak tahu. Kalau dia dah gitu, dia bukan Hafiz lagi. Hafiz kena jaga. Selagi pada awak 30 juz, awak habis. Awak tak 30 juz, awak dah religius, habis. Awak bekas Hafiz, bukan awak Hafiz. Jadi kita mesti faham. Ya, dan kita menuntut, kita mesti faham apa yang kita baca. Supaya kita dapat kejelasan, bimbingan yang betul. Macam mana yang berbahagia Ustaz sampai buka buku. Mudah-mudahan dia dapat berbimbing kita ke arah kebaikan. Teruskan. Akan tetapi dia senantiasa meringankan dan memudahkan. Lihat firman-Nya yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu an yukhaffif 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu dicipta bersifat lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahu memberikan keringanan bagimu dan tiada sekali-kali mahu memberikan kesulitan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Para jemaah yang saya hormati sekalian, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak kasihkan keringanan kepada kita, fattaqullah atau setakut, awak ingat awak sembahyang boleh mudah pun. Awak ingat awak puasa, kalau awak sakit awak tak boleh batalkan puasa. Kalau tak ada keringanan daripada Allah, iya tak? Kalau kita cakap Allah kata ittaqullah haqqa tuqatih, kamu kata betul-betul. Kalau puasa, iya tak? Tak boleh lobang-lobang, tak boleh apa, sakit pun kena puasa. Apa pun kena, berat tak? Orang musafir tak boleh sembahyang kasar, berat tak? Perempuan yang sedang usur tak boleh bertawaf, berat ke tidak? Tapi dia ada rasa. Ya, walaupun darahnya berhenti sekali, dia boleh tolong mandi, tak payah tunggu 24 jam. Ini keringanan daripada Allah. Fattaqullah wastata'tum. Tuhan kita ini maha baik. Sebab itu dia memperkenalkan dirinya dalam Quran mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, full of love. Ya tak? Penuh dengan rasa cinta. Kenapa kita nak keras-keras benci-benci? Sebab dia memperkenalkan dirinya, aku ni baik, lebih baik daripada segala yang baik. Aku ni penyayang, lebih sayang daripada apa yang kau sayang. Ya tak? Sampai ke satu ketika nak cerita pasal sifat rahmat Allah ni, Nabi pernah menceritakan zaman dulu ada seorang ni, untuk Ustaz faham kita cerita balik Ustaz ingat kembali. Bawa dia punya kuda, ya, kuda pun betul Ustaz, di tengah padang pasir. Tiba-tiba ni dia rasa letih, dia tidur di bawah pokok. Bangun daripada tidur, tengok kuda atau kudanya itu dah tak ada. Pergi ke sana, pergi ke sini, cari satu sebab tak ada. Sampai dia balik kat pokok tersebut, dia penat cari sebab tak jumpa, pasal barang-barang dia semua ada kat atas kuda tu, kat atas unta. Dia gist of the story lah, tapi ini hadis Rasulullah SAW. Bila dia kata apa, tak jumpa, dia tertidur. Penat, macam orang penat tertidur. Bila dia bangun, tiba-tiba binatang dia punya tonggangan ada di belakang. Alangkah gembiranya dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku adalah Tuhanmu dan Engkau adalah hamba-Mu. Sampai tersalah cakap tu. Macam kita lah nak gembira sangat, tak apa kita cakap pun kita tak tahu. Tapi Allah pun kata tidak. Asal Allah tahu mungkin orang tu terlalu gembira. Nabi berkata bahawa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba, ya tak, daripada gembiranya orang yang berjumpa dengan kita. Subhanallah. Maknanya dia itu sayang gitu. Sebab tu orang jahat mati lewat, pasal dia nak suruh tobat, tak tobat-tobat baru dia. Ya, sebab tak tobat-tobat dia sayang. Sayang dia tu tak macam sayang kita. Kita sayang kalau menyampak tak ada, dia sayang. Dan dia selamatkan kita daripada perut 9 bulan 9 hari sampai kita lahir ke dunia, sampai kita meninggal dunia. Ya, kasih sayang Allah tetap ada. Silakan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, apabila turun ayat berikut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Surah Al-Baqarah ayat 280. Terus ketika ayat ini turun, para sahabat merasa gelisah. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW seraya berujar, kami telah dibebankan sesuatu yang kami tidak sanggup menghindarinya. Apa yang mereka faham dari maksud ayat tersebut ialah Allah SWT akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hinggakan kepada apa yang terlintas di hati mereka juga. Rasulullah SAW menyanggah pendapat tersebut dengan sabdanya, apakah kamu mahu berkata sebagaimana yang pernah dikatakan oleh kaum Bani Israel,
Iaitu kami dengar tapi tidak mahu patuh. Kami memohon keampunanmu wahai Tuhan. Kepadamu jualah kami akan kembali. Terus Para sahabat setuju dengan petunjuk Rasulullah SAW itu. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat yang lain, yaitu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul itu kepada apa yang diturunkan Allah ke atasnya. Demikian pula lah orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 280. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, pernah berkata, Imam Al-Ghazali pernah berkata, at-taqwa fi sirri wa alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan yang waktu yang terang-terangan ataupun waktu bersendirian. Sir sendirian, alaniyah beramai-ramai. Bertakwa kepada Allah dalam setiap masa. Kita berusaha, ya, tetapi kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berjaya, ya. Ada benda yang boleh kita kawal, ada benda yang di luar kawalan. Yang kita boleh kawal adalah yang zahir kita. Yang batin kita, lintasan-lintasan ini perlukan latihan demi latihan untuk mendidik hati kita. Ini semua perlukan latihan. Latihan ni sebab tasawuf ni nak bersihkan diri. Jadi tanda-tanda orang bertakwa adalah apa tanda zahir orang bertakwa? Orang dia bersih, pakaiannya bersih, ya tak? Penampilannya bersih. Itulah tanda takwa. Pertama dulu kita cakap tu bersih, bersih iman, bersih luaran, bersih apa? Semuanya bersih. Awak tengok orang Jepun. Ada kita kata tak bukan takwa macam kita. Tapi awak tahu orang bersih, orang Jepun ni apa dia punya pertama sekali? Jaga masa dan kebersihan. Betul tak? Dan itu adalah dari ajaran Islam. Takwa itu adalah kebersihan. Memang ada banyak dari ayat-ayat daripada Al-Quran yang mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, wasari'u. Ya, bersegeralah kamu. Bercepat-cepatlah kamu. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapat ampunan daripada Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, syurganya seluas langit dan bumi. Wa 'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda orang bertakwa ni kata. Dia kata, ya, macam kita balikkan ya, sebelum kita kata tanda, lintasan hati. Awalnya lintasan hati ni pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Lintasan hati ni pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, maaf saya tak dapat pastikan riwayat tersebut. Pada satu ketika Aisyah bila dah berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW, kita tahu Aisyah adalah isteri yang Rasulullah yang paling muda. Saya pernah dengar cerita ini daripada orang alim. Jadi dia nak keluar daripada rumah, nak tengok satu pesta. Ini zaman-zaman Arab kan ada pesta-pesta dia sendiri, kan ikut kepada zaman dia. Jadi nak keluar, Nabi nak kasih keluar. Akhirnya setelah diminta untuk melihat upacara tersebut, acara-acara keramaian, ada riwayat mengatakan dia disuruh kumur air. Kumur air, dan jangan buang air tersebut, bila dah balik baru buang air tersebut. Jadi bila Aisyah pun pergi, dia kumur air tersebut, dia pergi. Bila dia balik pergi pada Nabi, dia cakap keluarkan air itu. Bila keluar air hitam. Kenapa boleh hitam? Dia kata kau berkata-kata yang buruk tentang orang Islam. Kau berkata-kata mungkin perumpamaan. Ulama-ulama dulu kan berbeza. Kita ni belajar ni, bila kita belajar liqa, macam mana yang Ustaz ajak kita ni semua ni, ya, belajar untuk daripada orang kata lutut ke lutut. Dulu saya pernah belajar. Sahabat, boleh saya cerita sikit tak? Dulu zaman ada awak dulu, awak budak-budak dulu. Dia kalau nak bersama dengan isteri, dia orang ni pemalu tau. Ada adab tu, ya? Al-akhlaq fawqal alam. Akhlak ni lebih tinggi daripada itu. Malu. Kalau isteri dia uzur, saya anggaplah ini sebenarnya agak sikit dewasa. Kalau tak dewasa tutup telinga.
Kalau isterinya uzur, dia kalau nak bersatu dengan isteri dia, nak bersih ke tidak, nanti dia kasih apa tau? Dia nak kasih signal dia. Kata almarhum Syekh Abdullah, dia ambil apel warna merah, dia gulingkan, kasih kat isteri dia. Buat apa Ustaz? Buat makan ke? Awak agak-agak dia buat apa? Buat main gini-gini ke? Buat apa? Isterinya juga kalau dia dah tahu dia tu dah bersih, dia ambil buat apel tu, dia potong jadi dua, dah putih. Faham? Itu orang adab orang dulu. Orang sekarang menterjun ni tuan-tuan, sebab tu anak dia keluar pun melompat. Dia tak. Dia tak baca, tak ada apa, tak ada hantam terus. Sebab apa? Adab kita. Orang dulu-dulu adab. Nak masuk ada Assalamualaikum kepada apa kita sekali. Western kita apa salah-salah adab. Dia tak. Ini beza kita dengan ada doa, ada apa. Subhanallah, sembahyang 2 rakaat. Pada sekarang ada orang sembahyang 2 rakaat. Ya, budak-budak cakap Western kita. Ini supaya 2 rakaat minta berkah daripada Allah. Sebab tu keluar Masya Allah, minta di langit. Ya tak? Tak menterjun yang keluar melompat. Ya tak? Sebab ada akhlak. Ini yang kita kena dalam mutiara akhlak. Taqwa kepada Allah. Ya? Jadi yang terlintas kepada Allah turunkan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bainahum. Kalau sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana innaka al-ghafur la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah ni tak akan menghitung benda yang tak mampu kita lakukan. Selagi mana kita tak menzahirkan perbuatan jahat kita, hanya di hati, jealous, apa, kalau awak masih sembunyi di hati, awak tak dihukum apa-apa. Sebab tu dia kata fattaqullaha mastata'tum. Awak ingat ya, ini satu point yang saya nak kata. Sebab Ustaz kasih saya sampai 9.40 ya, saya cuba nak cerita sikit. Allah kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah apa yang kamu mampu. Kenapa dia cakap? Tapi bila datang larangannya, tinggalkan larangan dan kegahannya. Dia tak kata tinggalkan larangan Allah sekuat mampu kamu. Tidak. Pasal apa? Saya beritahu, ini dari segi ilmu. Kita ada ilmu kan? Ada ilmu. Saya kata, Allah kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan sekuat tenaga. Apa yang kamu mampu, apa yang kamu mampu. Ya? Usaha dengan apa yang kamu mampu. Tapi bila tinggalkan larangan, dia tak kata semampu kamu. Dia kata tinggalkan larangan. Ada beza tak? Oh jemaah, ada beza ke tidak? Kenapa dia tak kata sekuat tenaga tinggalkan larangan ini? Saya kasih awak contoh. Saya ada bag. Saya ada bag. Jangan tengok bag apa lah. Ini bag lah ya, saya kata. Saya ada bag, saya tahu. Saya kata dengan satu orang, awak ambil bag saya. Ya, awak ambil tak bag ni? Ambil bag ni, awak ambil tak? Ambil ke tidak? Awak angkat bag saya sekuat tenaga apa yang awak mampu. Tetapi kalau saya kata tinggalkan larangan dia, maknanya tak perlu ambil apa-apa lah. Jadi tak perlu berusaha. Tinggalkan sudah. Apa yang Allah harapkan kita tinggalkan sudah, tak perlu nak tinggal apa-apa. Tapi kalau berusaha untuk kebaikan Allah, kena berusaha dengan tenaga. Tetapi bila saya kata tinggalkan sudah. Perlu ada tenaga tak? Ada investment tenaga tak? Tak ada. Ahlan wa sahlan, tinggalkan jalan. Mudah tak? Supaya hidup awak bahagia. Saya nak cerita sikit sebagai penutup. Saya ada 15 minit. Saya takut saya minta lewat. Ada 10 minit, 5 minit. Nak berapa? Berapa? 5 atau 10. Kita tutup dengan satu kisah yang boleh kita bawa balik hari. Boleh juga. Itu buat satu kisah. Di zaman tabi'in itu, ini dalam kitab lama. Zaman tabi'in itu, ada seorang lelaki sampai ke Damaskus. Di zaman tabi'in, dia ada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang 300 tahun lepas. Ini zaman tabi'in. Saya ceritakan awak, mudah-mudahan awak boleh ceritakan ini dengan anak-anak awak semua. Ini zaman tabi'in ini, ada seorang lelaki datang di sebuah masjid pada ketika itu. Ya, masjid ini dinamakan Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah. Waktu itu ada zaman tabi'in, ada masjid itu di Damaskus. Dia datang dari luar kota, jumpa dengan seorang tabi'in.
tabi'in ini maknanya pernah disambung dengan Rasulullah SAW. Mereka kan banyak berhijrah ke mana-mana kan. Selepas itu bila berapa pergi ke mana, sampai ke Iran, sampai ke mana kan, ke Rom ya. Jadi Bilal pun dikumpulkan di Damaskus, di Babul Samir di Damsyik ya. Jadi itu laluan Syam itu ke Syam, itu termasuk Damsyik. Jadi dia jumpa dengan lelaki ini, dia jumpa dengan guru dia, Syekh, boleh tak saya tinggal kat sini? Tinggal kat kamu lah, kat masjid ni lah. Ya tak? Kamu suruhlah apa yang saya buat, saya makan di sini, apa sini, saya ikutlah apa yang kamu suruh. Syekh ni kata apa? Kenapa kena duduk sini? Aku tinggal luar, dah buat kota. Aku datang dari jauh, aku nak duduk sini. Aku nak tinggal dengan kau, kau izinkan ke tidak? Adakah kau berkenan untuk aku duduk di sini? Syekh kata tak apa, tapi kamu ni kena banyak sabar lah. Apa yang aku makan, kamu makan. Apa yang aku minum, kamu minum. Ikut pada rezeki saya lah. Jadi ceritakan bahawa Syekh ni, orang tabi'in ni, dia ni orangnya zuhud sangat. Banyak berlapar, subhanallah. Jadi cerita dia lah, banyak berlapar. Jadi banyak puasa. Pada satu ketika, sampai 3 hari dia berpuasa. Buka dengan satu kurma dengan segelas air, sahur pun dengan sebutir kurma dengan segelas air. Tapi guru dia buat, boleh mengajar, boleh apa. Jadi dia sudah bengkok dia buat ni. Bengkok Ustaz, bengkok. Sampai hari yang ketiga, syaitan datang ke telinga dia, mengasut-asut dia. Kau ni dah 3 hari tak makan. Syekh kau tu zuhud, kau tak buat. Sudahlah, kau curi kau tak salah, dia kata. Kau curi kau tak salah. Dah 3 hari bang, dia kata. 3 hari dia sudah apa? 3 hari sudah tak makan, subhanallah. 3 hari dia tak makan ni. Otak kepala pun dah sengit, sebab dah lapar, duduk pun dah bengkok. Jadi teringat kalau kita lapar, kita curi makan tak salah. Jadi bila dalam keadaan kelaparan yang amat sangat, guru dia buat majlis kuliah, tapi dia tak boleh masuk, pasal tak boleh konsentrate, tak terlalu lapar. Jadi dia buat apa? Di sebelah masjid ni dulu, zaman dulu, masjid dengan rumah ni bersambung. Dia pakai pelepah kurma, pakai batang-batang kurma. Ada yang banyak duit sikit pakai tanah liat, ya tak? Dia pun panjat di sebelah rumah yang dekat dengan tempat dia tinggal di masjid. Dengan harapan apa? Bukan nak buat apa-apa, nak cari makan je. Pasal dah kelaparan. Ini kita cerita orang yang dah tak logik, dia dah lapar. Bila dia naik kat rumah tu, dia nampak ada 3 orang perempuan tak pakai hijab. Satu rumah dia naik kat loteng-loteng, orang ni terbuka. Negeri Arab, loteng terbuka. Sebab apa? Tak hujan. Kita tutup pasal kita banyak hujan. Tropical country. Dia 1 tahun sekali baru hujan. Jadi kalau buka, jadi bila dia naik ke atas loteng tu, dia nampak ada 3 orang perempuan tak jadi. Pasal itu bukan tujuan dia. Dia nak makan dia tak. Belaan merangkap, pergi ke rumah sebelah. Pergi rumah sebelah pun ada 3 tak ada orang. Dia pun turun daripada bumbung. Bau macam ada masakan. Subhanallah. Ini kira kenduri lah, apa dia lah, apa lah. Ya. Jadi bila dia masuk ke dapur, dia nampak dekat ada satu bejana kecil. Ada 2 butir terung yang sedang direbus. Mungkin masak ke apalah terung tu. Bau sedap lah. Jadi pun tujuan dia bukan nak curi apa, nak makan je. Orang lapar. Ya, kadang kita buat ni ada benda banyak orang buat terpaksa kan. Jadi dia pun datang, dia masuk. Dia ambil, dia buka, dia juga ambil botol. Orang Arab pun suka makan terung. Orang Arab suka makan terung. Pantang dia tak terung. Tak berderung pun dia. Dia suka terung. Jadi dia nampak dia pun guna makan. Dia ambil satu terung tu, dia punya, dia makan. Bila dia makan, timbullah sifat takwa. Dia cakap, kau makan di muka hak kau. Kau nak telan ke budi muka hak kau. Panas-panas ni, macam orang cakap orang ada kelaparan. Mana kira panas, mana kira sejuk. Dan nak makan je, dah kelaparan dah. Tak sempat dia telan, dia buangkan balik di bawah. Terus dia keluar. Dia keluar ni dalam keadaan apa? Ketakutan. Takut dengan Tuhan, bukan takut dengan orang. Banyak lagi cerita kan, ada cerita pasal gua terbuka, tutup tu. Yang doa 3 orang tu, satu nak berzina tak jadi dengan anak saudara dia. Ingat tak cerita tu semua? Ada yang mak bapak berkhidmat. Ini semua pernah terjadi, tawasul dengan amal baik. Jadi dia bila terjadi ini, dia pun keluar, bergegas pergi dekat dalam masjid lagi. Sebab guru ni sedang buat kuliah, tapi dia tak boleh konsentrate pasal orang tengah lapar.
Dia duduk di sudut macam kira je awak duduk depan, ada orang duduk sudut di belakang, dia duduk di sudut. Dalam keadaan dia macam ini lah, macam tahan perut lah, nak lapar. Tiba-tiba dia lihat ada satu perempuan masuk, minta izin masuk, jumpa dengan guru. Dia cakap-cakap dengan guru dia bertanya. Dia tengok muka anak murid dia kata, kamu. Dia kata, saya, ya kamu. Kamu nak kahwin tak? Dia kata, kamu nak kahwin tak? Dia diam. Kamu nak kahwin ke tidak? Dia diam. 3 kali dia cakap, Ustaz, kamu nak kahwin ke tidak? Dia cakap, dia cuma bersuara. Ya Syekh, aku ni dah 3 hari tak makan. Dia tak. Nak makan pun aku tak ada. Macam mana aku nak bermakan pun? Ini suruh bercerita pun belum selesai. Macam mana aku nak bermakan? Dia kata, tak apa. Ini perempuan yang datang jumpa aku ni, dia baru lepas iddah. Suami dia meninggal. Suami dia ada tinggalkan dia harta sedikit. Ada tinggalkan dia harta sedikit, kau duduklah dengan dia. Betul ke? Betul. Tapi aku tak ada apa-apa nak kasih dia. Syekh dia kata, tak apa, kau datang sini. Dalam masa 2-3 minit, berapa minit dia cerita, cakap dapat. Dalam berapa minit tu orang bertakwa Allah. Dia tak yang halal. Tak ada cerita banyak, bukan macam kita nak terlalu ke depan, ke belakang, naik turun, kahwin kat dia. Ya. Terus sedang ambil barang sikit makan dia daripada kantong dia. Ini sebagai mahar daripada lelaki. Pulanglah kami akad nikah, kami wali bagi apa, sudah dia pulang. Dalam berapa waktu yang singkat. Bila ini dah kahwin dia, dah lapar dapat kahwin pula. Ya. Lapar dapat kahwin dia tuan-tuan. Kita lapar, kita tak fikir ni semua. Kita makan dulu. Ya. Jadi dia bila gaji, dia pun balik. Balik lalu dekat rumah yang dia panjat. Dengan cerita ni, dia main interesting part ni. Dia lalu dekat rumah yang dia panjat. Dia lalu dah rasa serba salah. Rumah yang dia nampak ada 3 perempuan. Dia diam. Lepas tu dia lalu lagi rumah yang kedua. Perempuan ni berhenti. Ini rumah mana? Rumah yang dimakan terunggan. Perempuan ni pun buka pintu. Dia kata, ya masa kita untuk kita menabang, dah sampai ke rumah. Orang masih lagi kaku, baru kenal. Tak berapa minit dah dapat kahwin, free. Alhamdulillah. Dia pun masuk dalam rumah tu. Dah masuk rumah tu, isteri dia pun kata, tunggu sebentar. Dia nak pergi ke mana dapur, nak ambil lauk tadi tu. Nak kasih dia makan, tiba-tiba dia nampak itu periuk sudah terbuka, turun sudah jatuh. 1 biji. Dia kata apa? Siapa yang dah makan turun aku? Perempuan. Ya, perempuan, kau pun kasih dia dah berapa luar. Dia nampak dia bising dulu. Siapa dah makan ni? Dia kata. Turun aku ni orang tua dekat bawah ni kat angkat. Suami dia yang rasa bersalah tadi. Terus katakan apa? Dia kata apa? Dia kata, maaf ya, kita cakap bahasa kita. Saya tak apa kata pun, wahai isteriku, aku nak cerita tentang sesuatu. Dia pun ceritakan lah dia ni kelaparan, apa tak ada, aku masuk rumah kau itu yang makan dia buang kau aku pasal aku takwa, tiba-tiba keingat Allah. Aku buang makanan kepada aku, tak jadi telan. Tapi yang menjadi, orang kata, puncak cerita ini ialah jawapan wanita. Ini yang ulama kata harus ditulis di apa? Di tinta emas. Apa jawapan bukan? Jawapan bukannya apa? Kerana engkau tak telan, kerana takutkan Tuhan, sayangkan Allah, engkau tak telan benda ini, kau buang balik, Allah gantikan engkau dengan tutup periuk, dengan periuk, dengan rumah, dengan pemilik rumah aku kasih kau. Subhanallah. Semua aku kasih kau kerana apa? Takwa Allah. Nampak tak? Sebab tu dia kata takwa Allah ni Allah ganti. Kalau kamu ada takwa, ya, apa-apa orang yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya betul atau tidak? Siapa yang bertawakal kepada Allah, kamu dah buat aja apa yang disuruh. Kamu sabar, kerana Tuhan kamu buat, lakukan. Kamu kehilangan, Allah gantikan. Bukan dengan rumah, dengan periuk, tempat tutup periuk, dengan kuah, dengan apa, dengan perempuan tu sekali. Wa yubaddilukum Allah. Wa yubaddilukum Allah. Jadi oleh kerana itu menjadi pelajaran untuk kita sikit malam ini, untuk kita mengulang kaji, melihat sejauh mana pencapaian takwa. Itu yang kita sok-sok cakap dengan orang SS, saya bertakwa. Sejauh mana kita bercapaian dengan Quran.
Ya, saya pun tak nak lebih daripada waktu, nanti saya kena gap dengan Ustaz. Ustaz apa? Ustaz, saya berbahaya hati. Ya, mudah-mudahan duduknya kita di sini dapat banyak kebaikan. Dan mudah-mudahan ya, bila kita dekat dengan para wali-wali Allah, kita dekat dengan Habib Nuh, mudah-mudahan bermanfaat ya, berbarakatihim wa yanfa'u Nabi ulumihim wa barakatihim. Ya, kita minta manfaat dan berkahnya daripada orang-orang yang saleh sebelum kita. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Ya, jangan kamu kata orang ini mati, dia hidup. Ini satu orang, nilainya 100 orang. Kita jumpa orang kat luar belum ada nilai, walaupun 10 orang belum tahu ada nilai satu orang. Kita dekat dengan dia, rohani kita. Sebab agama ni masalah rasa, gelombang kita berbeza. Ini dia. Dia duduk dengan orang saleh, orang alim. Ada masalah, Allah ganti kita. Orang tu dapat periuk, dapat tutup periuk, dapat juga makan, dapat rumah, dapat ini. Awak dapat apa? Kejap lagi kita tengok cerita awak. Awak dapat apa pula, dapat piala ke, dapat apa pun tak tahu ya. Tapi mesti ada syarat. Apa makna syarat? Bila kita belajar fikir, apa makna syarat? Kalau kita kata syarat, orang soalan mesti berhubung. Maknanya apa? Dia mesti berada pada awal sampai akhir. Dan kalau dalam perjalanan syarat itu hilang, tak sahlah sembahyang. Itu makna syarat. Jadi syarat untuk awak dapat periuk, awak dapat penutup, awak dapat orang dia sekali. Kami jangan cerita-cerita lah kalau dah ada ya. Maknanya takwa Allah. Takwa Allah menjaga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi anna lam tarafna wa annana asrafna ala radha. فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل دين محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا ضام كل سول صلى لربي عليه عد الحب وآله والصحب على تقشف والحمد لله في البدء والتداني آمين. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih kepada yang berbagi Ustaz dan asatizah Yamani yang ada pada malam ini. Mohon maaf kalau ada terlanjur kata yang baik datang dari Allah. Segala kelemahan penyampaian dan belajar dari diri saya sendiri. Sampai kita bertemu lagi dalam lain kesempatan. Astagfirullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.